Perkahwinan itu diibaratkan sebagai satu pelayaran. Kita berlayar dekat laut takkan sentiasa tenang. Kita berlayar, mana ada pelayaran dalam pelayaran rumah tangga dalam dunia ni yang sentiasa tenang dan sentiasa bahagia. Hatta kita tahu dalam surah At-Tahrim pun kita dah boleh ambil ibrah yang sangat besar impak daripada diri kita bahawa rumah tangga Rasulullah SAW sendiri diuji. Dalam rumah tangga kita mengejar barakah, kita bukan mengejar bahagia. Jadi kalau kita tengok kan, banyak kan majlis-majlis perkahwinan, ucapan-ucapan kepada pengantin baru tu, hatta dalam media sosial pun banyak yang kita dengar, okey, semoga bahagia sampai syurga, semoga bahagia di jannah dan sebagainya. Tetapi kita lupa untuk selak balik sirah Rasulullah SAW, apa ucapan ataupun apa doa Rasulullah SAW kepada pengantin baru. Rasulullah tak doakan mereka supaya mereka bahagia sampai syurga kan? Apa yang Rasulullah SAW doakan kepada mereka? Dia lebih kepada barakah. Barakallahu lakuma, barakah kepada kamu, barakah ke atas kamu, dan semoga kamu berdua dikumpulkan dalam kebaikan. Itu doa Rasulullah. Tak ada pun Rasulullah SAW sebut semoga kamu bahagia, semoga hidup kamu tenang dan sebagainya, tetapi lebih kepada barakah. So kita pun maknanya dalam kita nak berusaha untuk mencapai kerukunan, keharmonian dalam rumah tangga, sepatutnya yang menjadi moto bagi kita semua, both husband and wife, adalah untuk mencari ataupun mengejar barakah, bukannya mengejar bahagia. Perkahwinan itu diibaratkan sebagai satu pelayaran. Kita berlayar dekat laut takkan sentiasa tenang. Kita berlayar, mana ada pelayaran dalam pelayaran rumah tangga dalam dunia ni yang sentiasa tenang dan sentiasa bahagia. Hatta kita tahu dalam surah At-Tahrim pun kita dah boleh ambil ibrah yang sangat besar impak daripada diri kita bahawa rumah tangga Rasulullah SAW sendiri diuji. Nak katakan ketika diuji itu ada tak rasa bahagia dia? Masa diuji itu mesti masing-masing akan rasa inilah dia, hilang kebahagiaan sekejap dekat sini kan. Kalau bahagia itu yang dikejar, bahagia itu yang menjadi moto utama dalam setiap perkahwinan, apabila tidak bahagia, kita mula gelisah, kita mula saling menyalahkan, kita mula saling mencari kesalahan orang lain, membenarkan kita, menyalahkan orang dan sebagainya lah. Apa yang sepatutnya kita buat adalah mencari barakah. Sebab dengan barakah datanglah apa sahaja ujian, tapi kalau kita tetap mengingatkan diri kita, yang kita cari adalah barakah Allah, yang sempit akan jadi lapang, yang tak cukup akan jadi cukup, yang sedikit akan jadi cukup, yang tak bahagia sebentar itu, tapi dengan barakah daripada Allah, kita akan terus berusaha supaya bahagia itu akan datang balik. Bagi saya, ni satu poin yang sangat penting untuk kita ceritakan balik kepada anak-anak muda, sebab trend sekarang, trend untuk anak-anak muda, dia lebih kepada nak bahagia, kena bahagia. Rumah tangga kalau tak bahagia, cari jalan keluar. Rumah tangga kalau tak bahagia, buat apa nak duduk dalam tu? Hatta ramai di kalangan anak-anak muda kita sekarang pun dah mula tak payah kahwin lah, tak payah berumah tangga lah, sebab nanti tak bahagia. Sebab banyak sangat contoh yang contoh tidak bahagia itu dalam rumah tangga kawan-kawan di sekeliling dia. Jadi kalau itulah yang menjadi kunci utama mereka untuk berumah tangga, saya rasa itu satu kesilapan yang besar. Keharmonian takkan dapat dicapai. Tapi kalau kita kembali balik kepada doa Rasulullah SAW tadi, bahawa sebenarnya yang kita cari adalah barakah Allah dalam rumah tangga yang kita bina, itu dia lain cerita. Sebabnya kita pun sendiri tahu bahawa setiap rumah tangga itu diibaratkan sebagai peluang ibadah yang paling lama, yang paling panjang. So kalau barakah Allah lah yang kita kejar dalam ruang ibadah yang paling lama tu tadi, subhanallah, dengan barakah Allah tu tadi, usaha kita pada awalnya kita terima sakinah, kemudian kita berusaha untuk mendapatkan mawadah, dan kemudian Allah akan anugerahkan kita dengan rahmah, maka itulah yang akan kita capai dengan mafhum barakah tu tadi. Kalaupun kita di saat kita tidak bahagia, kerana apa? Kerana kita disalah faham oleh suami contohnya. So bila barakah Allah juga yang kita cari, kita akan reda. Kita akan kata, well, it's okay. Salah satu poinnya, kita kata tak apa, dalam kita nak mengejar barakah Allah, kita lebih rela hak kita tidak dipenuhi, tapi kita akan berusaha untuk menjalankan tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin. Maknanya kita berusaha untuk memenuhi hak pasangan kita, dan hak kita berkorban sebab kita nakkan barakah Allah. So kita minta hak kita itu Allah penuhkan. Jadi bila itu yang menjadi moto dalam kehidupan rumah tangga kita, bayangkan, dia bukan sahaja isteri tu kena macam tu, suami pun kena berfikiran yang macam tu, berfahaman yang macam tu. Bayangkan sebuah rumah tangga tu macam mana. Bukan je kita nak kata
kata bila dah ada barakah Allah tu, semua benda akan smooth, semua benda tak ada, pelayaran itu tidak akan dilanda dengan ribut dan taufan lah. Tak, ribut dan taufan tetap akan berlaku dalam mana-mana rumah tangga. Yang kita cakap tadilah, rumah tangga Rasulullah SAW juga diuji. Tetapi apabila barakah Allah itu yang dikejar, setidak-tidaknya poin yang tadi yang saya sebut tadi, bila barakah Allah itu kita kejar, dan kita tahu barakah Allah itu akan datang apabila kita melaksanakan tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin, semampu yang kita mungkin, dan kita mengharapkan hak kita itu dipenuhi oleh Allah, bukan dipenuhi oleh pasangan. Bayangkan kalau kedua-dua isteri dan suami itu tadi berfahaman begitu, berusaha ke arah itu untuk mendapatkan barakah Allah. Bayangkan what kind of rumah tangga yang kita dapat, keharmonian rumah tangga yang macam mana yang kita boleh sediakan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kerukunan rumah tangga yang macam mana. Kita kena kejar barakah Allah, bukan mencari kebahagiaan saja. Sebab bila mencari kebahagiaan tanpa datang barakah Allah, kita bahagia tu dia subjektif. So bahagia tu mungkin bagi setengah orang, bagi dia rasa bahagia, tapi bagi pasangan tidak, dan itu akan menimbulkan konflik, dan itu akan mengkucak-kacirkan rumah tangga. Tapi apabila barakah Allah diletak di depan bagi kedua-dua, both suami dan isteri, insya-Allah the rest would be semuanya di dalam perlindungan, di dalam pemeliharaan Allah.